Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ada perkabaran yang menyatakan bahawa walaupun kita dah dapat kemenangan menentang geng 16 yang cuba mengharamkan UMNO, namun tuan-tuan, usaha untuk mengharamkan UMNO belum selesai, tuan-tuan. Kerana hari ini Muhyiddin tahu bahawa hampir pasti dalam pilihan raya umum yang akan datang, UMNO tetap akan menentang PPBM di dalam pilihan raya umum yang ke-15, dan ini akan menyebabkan PPBM akan kalah teruk dan mungkin akan dilenyapkan daripada persada politik tanah air. Itu sebabnya hari ini kita menjangkakan sebaik saja selesai hari raya Aidilfitri, maka pilihan raya akan diadakan. Dan maklumat dalaman yang saya terima, mereka akan pastikan bahawa UMNO akan diharamkan sebelum berhadapan dengan pilihan raya, dan mereka merancang untuk memastikan bahawa kepimpinan UMNO seperti Dato' Najib dan Dato' Zahid akan disumbatkan ke dalam penjara sebelum itu, dan kita tidak dapat untuk menuntut untuk membuat parti baru dengan menggunakan nama UMNO, kerana mereka sudah pun merancang untuk meletakkan beberapa orang tokoh yang hari ini duduk dalam UMNO tetapi jiwanya bersatu untuk mengambil alih pucuk pimpinan UMNO. Ianya akan jadi seperti mana yang berlaku tahun 1988 ketika Tun Dr. Mahathir menentang dengan kumpulan 11. Kumpulan 11 yang kemudiannya menyertai Semangat 46. Apabila UMNO diharamkan, dua parti politik telah cuba didaftarkan. Peringkat awal, Tengku Razali cuba untuk menggunakan nama UMNO tetapi tidak diizinkan oleh ROS, kerana ketika itu ROS dikuasai oleh Tun Dr. Mahathir. Tetapi Dr. Mahathir berjaya untuk mewujudkan UMNO baru, dan kemudian Tengku Razali menggunakan nama Parti Melayu Semangat 46. Perkara yang sama mungkin bakal berlaku, tuan-tuan, dan dijangkakan orang yang selama hari ini ditanam oleh Tun Dr. Mahathir yang tidak dibenarkan untuk berhijrah ke Bersatu, seperti mana Hamzah dan 16 yang lain berhijrah ke Bersatu. Datuk Seri Hishamuddin dijangka akan menuntut untuk menubuhkan parti UMNO baru seperti mana yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Dan ketika itu ada kemungkinan besar kalaupun Datuk Seri Zahid atau Datuk Seri Najib cuba untuk menggunakan perkataan UMNO baru, UMNO 2.0, UMNO apa pun, kemungkinan besar tidak akan diluluskan. Jadi itu sebabnya, saudara, hari ini saya ingin mencadangkan, walaupun kita perlu mengizinkan suara-suara yang berbeza, perbezaan pendapat perlu diraikan, namun ada baiknya UMNO memikirkan seserius dan semasak yang mungkin supaya kita pastikan tidak ada pihak yang boleh ditaja oleh Mahathir dan boleh ditaja oleh Muhyiddin untuk menuntut hak menubuhkan UMNO baru. Itu sebabnya saya rasa, walaupun saya tak berapa setuju dengan cadangan-cadangan memecat orang dan sebagainya, namun dalam keadaan hari ini, kemungkinan besar kita tidak ada pilihan. Orang seperti Hishamuddin, orang seperti Anwar Musa, orang seperti Syahidan Kasim
dan mereka-mereka yang jelas terlibat secara langsung untuk menghasut ahli-ahli UMNO supaya menerima kerjasama dengan Bersatu ini, sewajarnya kita lepaskan mereka untuk terus bersama dengan Bersatu. Bukan apa, ini adalah sebahagian daripada strategi sekiranya UMNO diharamkan oleh mereka, tuan-tuan. Orang seperti Anwar Musa, orang seperti Syamuddin Tun Hussein, Syahidan Kasim tidak boleh untuk menubuhkan parti baru dengan mengambil nama UMNO baru dan sebagainya. Kerana saya hampir pasti, tuan-tuan, mereka akan melakukan pembubaran UMNO ini sejurus sebelum pilihan raya umum diisytiharkan. Ini bagi memastikan bahawa UMNO tidak akan dapat bersaing dengan mereka, kerana mereka tahu sekiranya kita masih lagi berparti, kita masih lagi solid seperti sekarang, maka mereka, tuan-tuan, akan mudah kita kalahkan. Jadi mahu tidak mahu, mereka akan memasang orang-orang mereka yang kini berada di dalam UMNO itu sendiri untuk menaja parti baru. Mungkin juga ada pihak kita yang cuba menaja parti baru, namun akhirnya yang akan dibenarkan untuk menggunakan nama UMNO itu adalah orang-orang suruhan mereka. Jadi itu sebabnya fikir secara baik, rancang betul-betul, jangan sampai parti ini, nama UMNO ni kita tidak boleh gunakan lagi. Walaupun saya percaya, apa juga helah yang mereka gunakan, insya-Allah rakyat di bawah tahu menilai dan akhirnya rakyat akan mengikut kita. Namun kita juga kena faham bahawa ada rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun mengundi Barisan Nasional. Sekiranya pada ketika itu tidak ada lagi parti UMNO yang kita kuasai, tidak ada lagi Barisan Nasional, maka ianya akan mengelirukan rakyat di peringkat akar umi, mengelirukan pengundi-pengundi lama khususnya. Ini satu kebimbangan yang perlu diantisipate ataupun dijangka oleh pihak UMNO, kerana hari ini kita berlawan dengan musuh yang menguasai kerajaan. Kalau dulu zaman Tun Dr. Mahathir, bila UMNO diharamkan, dia masih lagi menguasai kerajaan, walaupun ketika itu Tan Sri Ling Leong Sik menjadi pengurusi Barisan Nasional. Namun dia menguasai lagi kerajaan dan agensi-agensi kerajaan. Hari ini yang menguasai kerajaan ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun hakikat dan realitinya dia cuma ada 94. Saya dah kira-kira ni, tuan-tuan, dia ada lebih kurang 94 kerusi saja ahli parlimen yang menyokong beliau. Beliau sedang membeli lagi 2 daripada PKR, mungkin jadi 96. Dan beliau sudah mengenal pasti lebih kurang 6 orang daripada PAN yang boleh mencukupkan dia 102. Masih tak cukup lagi 9, tuan-tuan. Masih tidak cukup lagi 9. Jadi itu sebabnya, saudara, mereka tahu mereka tidak boleh berhadapan dengan UMNO. Mereka tidak boleh menewaskan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Maka mereka perlu membuat perancangan di luar kotak. Seperti mana apa yang pernah dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir satu ketika dahulu, maka perancangan Tun Dr. Mahathir ini akan digunakan pula oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan kursi Perdana Menteri bagi dipegang terus oleh beliau selepas pilihan raya umum yang ke-15. Jadi itu mukadimah saya dalam sesi soal jawab pada malam ini. Tuan-tuan boleh mengutarakan sebarang persoalan
Persoalan tuan-tuan boleh diutarakan di nombor yang tertera 011 3901 3707 011 3901 3707. Silakan. Okey Tok, ada berita tergempar ni Tok. Ya. Syahridan Kasim telah dilantik menjadi pengurusi Prima ni. Apa cerita dia Tok? Dalam kerajaan scheme of things, saya tak nampak benda ni satu berita tergempar lah. Memang kita dah tahu Derek Nego dapat, pengurusi Prima pun dapat, kan. Rezeki dia lah. Rezeki dia. Kita tak payah cakap apa lah, rezeki dia. Siapa saja yang mempertahankan Muhyiddin bersungguh-sungguh, dia akan di reward. Sebab Tan Sri Muhyiddin sendiri cakap, macam mana kita nak menguatkan PPBM, macam mana kita nak memperbesarkan PPBM, ialah dengan menggunakan kaedah scheme of things. Dia fikir semua orang ni boleh dibeli. Itu sebabnya siapa yang termakan dengan umpan-umpan, habuan-habuan yang meletakkan walak bukan lagi kepada parti UMNO, tetapi sudah beralih kepada Bersatu, maka sudah pasti akan di reward ataupun diberikan ganjaran. Inilah kerajaan scheme of things yang saya anggap sebagai sebuah kerajaan yang hanya tahu merasuah ahli-ahli parlimen dan rakyat. Dan dia fikir dengan meluluskan projek Derek Nego, maka dia akan menang pilihan raya dengan mudah. Tapi hari ini Muhyiddin pun tahu bahawa dia tidak boleh menang pilihan raya. Dan saya boleh jamin, silap hari bulan Muhyiddin pun tidak akan bertanding pilihan raya yang akan datang. Ya. Keadaan dia pun dah tak berapa sihat. Okey Kak Noria. Okey Datuk, tadi tanpa tu. Okey Datuk, selamat malam. Assalamualaikum. Okey, kerjasama strategik boleh dibentuk antara UMNO dan Pakatan Harapan setelah DAP menolak kerjasama secara gabungan coalition dengan parti. Siapa yang cakap kerjasama boleh dibentuk tu? Siapa yang cakap tu? Ini dari Atuk dengar dulu sebenarnya. Okey. Okey, gabungan dengan Parti Melayu Terbabit, kata bekas naib Presiden Amanah Usman Musa. Dia yang cakap. Dakwanya kerjasama secara pakatan strategik adalah berbeza dibanding melalui gabungan, bentuk gabungan. Apa komen Datuk? Saya tetap dengan pendirian UMNO perlu bertanding secara bersendirian bersama rakan-rakan komponen Barisan Nasional. Kita perlu meletakkan calon di kesemua 222 kawasan parlimen. Di Sarawak mungkin kita boleh bekerjasama dengan GPS. Okey? Okay. Dan saya rasa hari ini UMNO perlu memikirkan satu kaedah baru. Bagaimana UMNO boleh menjadi lebih inklusif, bukan hanya eksklusif. Saya rasa dah tiba masanya UMNO memikirkan bagaimana di dalam Barisan Nasional mempunyai sebuah wadah yang terbuka kepada semua kaum. Maknanya kalau dulu kita mengambil kira soal UMNO, hanya orang UMNO, orang Melayu je, hanya Bumi Putra je boleh masuk. MCA hanya orang Cina saja boleh masuk. MIC hanya orang India saja boleh masuk. Betul tak? Betul. Saya rasa dah tiba masanya kita kena sedar bahawa ada setengah daripada kita, khususnya zaman sekarang generasi muda, mereka ini tidak lagi terikat dengan kaum, tidak lagi terikat dengan ras, tidak lagi terikat dengan agama. Walaupun ada di antara mereka beragama Islam, ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha dan sebagainya, Kristian. Namun ada di antara mereka lebih selesa
berada di dalam sebuah parti yang multiracial. Jadi ada dua perkara yang saya nampak mungkin boleh dilakukan oleh UMNO. Pertama, menjadikan Barisan Nasional sebagai sebuah multiracial parti dan membuka keahlian dia ataupun membuka direct membership. Kita dah dengar benda ni lama, tapi sehingga hari ini tidak lagi dilaksanakan oleh Barisan Nasional. Masih lagi belum nampak ada membership drive untuk direct membership BN. Atau kaedah kedua, mungkin dah tiba masanya UMNO ini dijadikan sebuah parti yang lebih kuat. Sebuah parti yang bukan hanya boleh mewakili masyarakat Melayu, sebuah parti yang bukan hanya boleh mewakili masyarakat Bumiputera, tetapi saya rasa tak salah kalau UMNO ni menjadi sebuah parti yang mewakili semua kaum dan membuka keahlian dia kepada semua kaum. Mungkin kalau tidak mahu jadikan Barisan Nasional sebagai sebuah multiracial party, mungkin UMNO boleh menjadi Malaysian United Malaysian National Organisation, bukan United Malay National Organisation. Mungkin boleh buka keahlian kita kepada semua kaum. Dan sudah pasti sebagai bangsa majoriti dalam negara ni, UMNO tetap akan dipimpin oleh sebahagian besarnya di kepimpinan kita adalah orang Melayu, kan? Tetapi kita mewakili semua kaum. Saya yakin ramai di antara orang India, orang Cina yang mungkin mahu menyertai UMNO secara direct, atau setidak-tidaknya menyertai Barisan Nasional secara direct. Jadi dua option ini, cadangan ini mungkin boleh difikirkan oleh kepimpinan UMNO, kepimpinan BN, untuk mereka fikirkan apa yang terbaik bagi memastikan BN khususnya dan UMNO akan menjadi lebih inklusif dan benar-benar mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Kerana alhamdulillah, tewasnya kita pada pilihan raya umum yang lepas membuktikan bahawa rakyat hari ini sudah boleh menilai prestasi BN selama 61 tahun, prestasi Pakatan Harapan selama 22 bulan dan prestasi PN selama lebih kurang setahun. Dan saya yakin ramai hari ini jauh lebih yakin dengan Barisan Nasional dan UMNO berbanding dulu. Jadi itu sebabnya peluang yang kita ada hari ini, khususnya bila kita berhadapan dengan pilihan raya yang akan berlaku sejurus Hari Raya Aidilfitri, maka sewajarnya kita fikir masak-masak. Kalau hari ini PPBM yang nama parti dia Parti Pribumi boleh menerima bukan pribumi, kenapa kita masih lagi nak bersifat inklusif saja? Eksklusif. Maka ini mungkin masa yang terbaik untuk kita menjadikan Barisan Nasional sebagai sebuah multiracial party yang menerima direct members, yang ada pemilihan dia sendiri, atau kita menjadikan UMNO sebuah parti yang mewakili semua kaum. Okey. Okey, Datuk. Ada satu soalan, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Apakah benar UMNO akan di-hijack dulu oleh H2O sebelum PRU15 diisytiharkan? Itulah tadi aku dah cakap dah sebenarnya. kau tak mengikuti. Kan? Itu dah sebut dah tadi, betul? Korang ni aku heran dah. Hairan min ajaib. Bila kau duduk depan aku, baik Pablo yang sama, Wang Kuris yang sama, Faris pun sama. Kan? Dengarlah apa orang cakap. Ini soalan netizen itu. Tak kira lah soalan netizen. Tugas kau di situ ialah menapis soalan netizen. Kalau soalan tu jawapan dia sama, kan? Tak payahlah tanya lagi. Aduh. Ini pun soalan Karawade. Lagi satu soalan netizen itu.
Apakah UMNO perlu memecat sebilangan pemimpin UMNO Itu pun sama juga. Baru je aku cakap tadi. yang pro bersatu ni, Datuk? Memang. Peringkat awal aku rasa kita tak boleh nak main pecah-pecah orang ni. Kan? Kita kena apa dipanggil? Kita kena menerima perbezaan pendapat. Tetapi sekarang ni strategi musuh kita ialah nak menyumbat pemimpin utama kita ke dalam penjara. Dan kemudian dia nak parti ini di-hijack oleh orang dia dari dalam. Jadi sebelum nak pastikan bahawa orang macam H2O, orang macam Tan Sri Anwar Musa, Khairi Jamaluddin, begitu juga dengan apa ni, siapa nama seorang ni, Syahidan Kasim semua ni, yang terang-terang kiblat dia, itu tak payah cerita lah yang kecil-kecil ni, yang terang-terang kiblat dia ialah Muhyiddin Yassin, kan? Sebelum orang ni digunakan untuk hijack UMNO tu, nama UMNO tu nanti. Sebab kalau dia orang ni, yang 18 orang MP yang pro Isyamuddin ni, dia mohon untuk gunakan, untuk form parti, gunakan nama UMNO. Dengan katalah Datuk Zahid, yang hari ni berhadapan dengan KM Mahkamah, Datuk Najib. Betul tak? Maka akhirnya ROS akan putuskan dia orang ni layak untuk menubuhkan UMNO baru. So apa akan berlaku? Akan pecah. Ahli tak akan ikut geng dia orang ni. Tetapi yang mana yang tak tahu menahu, sudah pasti nama UMNO tu akan menjadi daya tarikan. So dari segi strategi dia, untuk pastikan dia orang ni tak ada local standby, untuk menubuhkan parti baru dengan nama UMNO ni. Pancung dia orang sekarang. Make sure dia orang ni hilang kelayakan untuk menubuhkan parti atas nama UMNO. Faham tak? Lepas pilihan raya, kalau korang rasa nak bawa dia masuk balik, masuk. Pada ketika itu kita dah memerintah, lain cerita. Kan? Kita dah menguasai ROS. Kita mungkin boleh buat parti, katalah UMNO diharamkan, kita buat parti nama apa sekalipun, tapi lepas pilihan raya kita boleh tukar nama tu balik kepada UMNO. Macam dulu Mahathir buat, mula-mulalah UMNO baru. Lepas tu buat satu EGM, buang perkataan baru, jadi UMNO balik. Ini boleh berlaku. Tapi kalau kita tak sekat dia orang ni, dia orang ada MP lebih daripada kita. Faham tak? Jumlah MP yang di bawah pengaruh PPBM ni boleh tahan besar. So ini kita risau. Kalau kita tak cantas awal, maka mereka ada local standby untuk menubuhkan parti dengan menggunakan nama UMNO. Dan last sekali, kita tak dapat guna nama UMNO tu, yang mana yang celaru, yang mana yang fikir, yang penting UMNO, mereka akan masuk parti baru ni, yang dipimpin oleh H2O. Dan ketika itu, apa yang H2O akan buat? Demi perpaduan, maka saya jemput Tan Sri Muhyiddin Yassin masuk. Saya jemput Mahathir masuk. Dia jemputlah semua sekali, puaka-puaka ni semua masuk. Kan? Last sekali dia orang dah take over parti kita ni. Nampak tak? Yang pasti, apa yang berjaya? Mereka berjaya pecahkan UMNO kepada dua. Yang ni bahaya. Okey. Okey Datuk, ini rumours sekiranya PKR bersama dengan UMNO, apa komen Datuk? PKR bersama dengan UMNO, saya tak setuju kalau sebelum pilihan raya. Bagi saya, UMNO kalau nak bergabung dengan mana-mana parti, dia mesti parti yang lebih besar berbanding dengan parti lain. Bila kita kuat, kita ada strong demanding power. Kita boleh demand. Tapi kalau kita lemah, it's not a good time to negotiate when we are weak. Biarlah kita negotiate bila kita kuat. Bila kita kuat, kita akan dapat lebih.
Bila kita lemah, kita negotiate, itu yang jadi macam sekarang ni. Kan? Walaupun kita ada 43 kursi, mereka cuma menang 13 kursi, mereka curi yang 13 pun tak menyokong dia semua, 5 orang, 6 orang yang menyokong dia. Mereka curi 16 daripada UMNO, mereka curi 9 daripada PKR. Last kali dia jadi Perdana Menteri. Duk Ibi. Duk lah. Okey. Okey Datuk, ini di Malaysia kini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terus membuka kertas siasatan hubung satu aduan tawaran rasuah 10 juta untuk melompat parti melibatkan ahli Parlimen Sekijang Natra Ismail. Ya. Beberapa saksi yang terlibat telah dikenali pasti dan tindakan mengesan dan merakam percakapan sedang berjalankan. Katanya menerusi kenyataan di Johor Bahru hari ini. Apa komen Datuk? Komen saya, ni wayang pacak je. Wayang pacak je. Selagi Perdana Menteri Muhyiddin, selagi Perdana Menteri yang sebenarnya Mahathir, kan? Selagi itulah sebarang tindakan ke atas Hamzah Zainuddin, sebarang tindakan kepada mana-mana pemimpin PKR ini Pakatan Harapan 2.0 tidak akan diambil tindakan. Percayalah, kalau dia boleh pastikan Azmin Ali tu didakwa di mahkamah, baru boleh sembang. Itu pun belum tentu dakwa tu dia akan dijatuhkan hukuman. Apatah lagi Menteri Dalam Negeri. Macam mana nak penjarakan Menteri Dalam Negeri? Kan? Semua sembang belaka. Okey. Ini ada lagi Datuk ni rasa memang panas lah kan. Mengenai kes saman LHDN Najib Besar Wan In jadi saksi kes mahkamah. Okey. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib hari ini bertanya kepada beliau Wan In sama ada sudi menjadi saksi ke kesaman LHDN beliau. Ini berikutan selepas bekas Menteri Keuangan itu membuat pernyataan untuk menjadi saksi dan sanggup memberi keterangan jika ada rakyat yang mahu menyaman LHDN di mahkamah. Apa komen Datuk? Saya tak fikirlah Lim Guan Eng berani nak jadi saksi. Saya bab lembaga hasil dalam negeri ni, saya memang betul-betul secara peribadi memang geram lah. Sebab semua pemimpin UMNO, malah saya sendiri pun diasak teruk oleh lembaga hasil dalam negeri. Dan saya bagi jaminan kepada sahabat-sahabat, bila kita memerintah nanti, semua yang salah guna kuasa di lembaga hasil dalam negeri menekan pemimpin-pemimpin UMNO ni, dengan harapan boleh menunjukkan prestasi baik dia, mendera pemimpin-pemimpin UMNO ni untuk terus kekal sebagai ketua pengarah ataupun CEO lembaga hasil dalam negeri ni, kita akan pastikan mereka ni akan dihadapkan ke muka pengadilan. Mereka tak akan lepas. Percayalah cakap saya. Kita akan pastikan. Sebab binatang-binatang ni, ini bukan manusia lagi. Sesuka hati dia boleh letak. Ni, tengok belakang tu. Sesuka hati dia boleh letak apa ni, apa dia panggil? Pergi ni. Sesuka hati dia boleh letak apa ni? Faris, settle. Sesuka hati dia boleh kenakan sampai 1,600 juta ringgit ke atas Datuk Seri Najib. Sesuka hati dia pemimpin-pemimpin UMNO kena 20, 30, 40 juta. Yang apa ni, anak kepada Datuk Seri Najib masih belajar lagi pun, disebabkan hadiah perkahwinan dia dapat rumah daripada mak mentua pun boleh kena sampai 10 juta. Ini mengarut. Mengarut. Sebab apa saya kata mengarut? Sebab kita helpless, tak boleh buat apa. Macam Datuk Seri Najib, dia nak negotiate minta kurang pun tak boleh.
Dia kena jelaskan dulu 1,600 juta ringgit. Mana nak cari 1.6 bilion? Gila ke? Dan kalau dia tak jelaskan ni, dia akan hilang qualification dia sebagai MP. Dia tak boleh bertanding pilihan raya. Mahkamah pun tak boleh buat apa. Sebab kalau benda ni dibawa ke mahkamah, disebabkan kadar cukai yang dikenakan oleh lembaga hasil dalam negeri ni memang betul-betul menekan. Kan? Dan gila babi punya. Babi pun tak gila macam ni lah. Sabin ni saya nak beritahu, tak pernah dalam sejarah negara ni orang terima dana politik kena cukai pendapatan. Tak ada. Hanya zaman Sabin ni, dan hanya kepada pemimpin UMNO je kena. DAP berapa lama dia terima dana politik daripada Taiwan, daripada Singapura, kan? Daripada toke-toke. Ada pernah kena? Tak kena. Ini ketidakadilan yang kita tak boleh nak biarkan. Kita akan lawan. Kita akan pastikan orang yang anyaya pemimpin UMNO ni memang confirm akan kena, kan? Ini saya jamin. Itu tugas pertama saya akan buat lepas kerajaan bertukar. Tunggulah si Sabin ni. Bukan dia je. Apa penglibatan bini dia apa semua sekali, kita akan korek sampai lubang cacing. Dia main-main dengan kita. Lepas tu tuduh Datuk Najib rompak duit YMDB. Semenjak bila kita kenakan cukai ke atas perompak? Kau ada pernah tengok botak Chin ke kena cukai pendapatan? Ha? Kau tahu nilai rompakan berapa? Lembaga hasil dalam negeri betul-betul bullshit lah. Minta maaf cakap lah. Kau anyaya. Penganyaya Malaysia nombor 1 bukan lagi SPRM, tapi lembaga hasil dalam negeri di bawah pimpinan Sabin. Satu hari nanti rakyat Malaysia akan kenal siapa Sabin ni. Tunggu masa dia. Kita tengah kumpul dokumen-dokumen rasuah ni. Okey. Okey Datuk, ada soalan daripada netizen. Salam Datuk. Lambatkan Ditanya soalan ni lagi buat apa? Aku dah geram dengan Sabin ni, kau sebut lagi. Jangan sebut nama haram jadah ni lagi boleh tak? Kan? Tunggu je kita punya tindakan. Okay. Assalamualaikum Datuk. Ya, Lambatkan pekerja asing yang bekerja ada dokumen dan tiada dokumen. Apa rancangan kerajaan untuk rakyat tempatan supaya peluang pekerjaan ada pada rakyat tempatan? Macam mana? Dia tanya apa rancangan kerajaan untuk rakyat tempatan supaya peluang pekerjaan ada pada rakyat tempatan. Kalau ikut tengok rancangan kerajaan hari ni, ini brainless punya government. Tak ada otak punya government. Semua orang-orang asing ni semua dia tak bagi dah kerja. Okey? Lepas tu orang asing yang dah kahwin dengan rakyat Malaysia pun dah tak boleh berniaga. Padahal dia orang ni dulu boleh membantu suami kat kedai. Sekarang tak boleh. Ini kena faham ni. Betul kita nak elakkan daripada lambakan pekerja asing. Tapi nak tanya lah satu lah. Kau nak buat pembinaan, kalau tak ada pekerja asing, kau boleh bina bangunan? Kita bukan nak memperleki rakyat Malaysia. Kan? Kita bukan nak memperleki rakyat Malaysia. Tetapi bila kita nak bercakap, kita kena bercakap berdasarkan fakta. Bukan semua rakyat faham tentang apa yang dilalui oleh sektor ekonomi kita. Kalau kita buat sesuatu keputusan ataupun polisi, contohnya Datuk Seri Zahid dulu pernah satu ketika dahulu dikecam kerana lambakan pendatang asing. Maka dia buat keputusan stop semua sekali kemasukan pendatang asing. Apa jadi pada negara ketika itu? Construction site semua mati. Orang gulung tikar. Bila kau tak boleh deliver on time,
maka kau kena penalty charges. Betul tak? Betul. Jahanam tak ekonomi? Jahanam. Company pun. Restoran tak boleh ambil pekerja. Macam sekarang ni pun dibenarkan ambil pekerja, tetapi restoran tak boleh ambil pekerja asing. Baru punya tak boleh, yang lama boleh. Betul tak? So banyak polisi-polisi ni, kalau kau tak ada pengalaman memerintah, you will never know. Kan? So apa yang kerajaan patut buat? Dia kena explain dengan rakyat. Dia kena terangkan kepada rakyat apa sektor yang kita boleh benarkan pekerja asing ni untuk bekerja, dan apa sektor yang kita tak ada pilihan. Contohnya kan, dulu zaman BN, kita hanya limitkan 3D sektor. Dirty, difficult, and apa lagi satu 3D. Kotor, susah, berbahaya, dangerous. Betul tak? Hanya sektor ni je kita benarkan pekerja asing. Itu pun banyak menjerit. Macam sekarang ni kan, kerja restoran memanglah tak difficult, tak susah dan tak berbahaya. Tetapi disebabkan tidak dibenarkan mengambil pekerja asing dalam sektor ni, pekerja asing baru, maka banyak restoran yang bergana. Sebab nak mencari pekerja tempatan ni, memang betul lah. Kalau ikut logik angka unemployment rate sekarang ni dah 4.7%. Tapi aku masih tak boleh nak hadam macam mana nak cari pekerja ni. Berapa kali kita buat advertisement, susah betul nak cari orang Melayu, orang India, orang Cina, warga negara tempatan untuk bekerja. Very difficult. Itu sebab kita lebih baik fokus untuk mengelakkan mereka ni daripada berniaga. Itu pun kena tengok juga. Kalau mereka mengambil turut terlibat dalam perniagaan besar, dan perniagaan dia menyebabkan mereka mewujudkan banyak peluang perniagaan kepada orang-orang tempatan, why not? Betul tak? Dan mereka pun tak boleh 100% menguasai syarikat tu. Ada certain percentage yang perlu diisi oleh warga tempatan juga. So kena faham benda ni. Tak boleh simply kita tak nak warga asing. Boleh kita cakap macam tu. Tetapi what will happen to this country? Dalam keadaan orang Malaysia ni dah terlalu lama manja, dah terlalu lama selesa kerja di tempat yang ada aircon, gaji besar, So bila kerja-kerja yang berat, bawah panas matahari, you tak boleh restrict majikan daripada mengambil pekerja asing di sektor-sektor yang rakyat tempatan tak nak masuk. Itu sebabnya ada benda yang saya setuju yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia, yang ini kita kena puji. Bila dia membuat syarat mengatakan bahawa sesiapa nak ambil pekerja asing, dia perlu advertise dulu di website yang disediakan oleh pihak kerajaan. This is a very good move. Kan? Itu daripada MIC yang buat tu. Kan? It's a very good move. Dato' Saravanan. Dia mesti advertise dulu. Bila tak ada orang rakyat tempatan yang nak kerja, baru boleh ambil pekerja asing. Macam tu. Kita nak idea-idea yang bagus macam ni. Kan? Barulah kerajaan tu dilihat prihatin, bijaksana. Kan? Kalau ikut kepala otak Muhyiddin ni, aduh, berat. Kan? Dia reti buat SOP bodoh je. Kan? Itu masalahnya. Kan? Nak bekerja, rakyat nak bekerja pun dia yang tentukan siapa boleh keluar bekerja, siapa boleh cek makan, kan? Siapa kena terus berehat, kan? Contoh macam pusat hiburan dan sebagainya. Sampai sekarang tak buka. Siapa nak bayar dia orang punya sewa bulanan? Siapa nak bayar dia orang punya kos renovation yang berjuta dia orang buat? Kena ingat, walaupun mereka ni bukan Melayu, bukan Islam, tapi dia orang pun manusia. Betul tak? So kita kalau nak jadi sebuah kerajaan yang adil, kita kena fikir
menyeluruh. Kan? Betul lah kita nak kalau boleh orang Islam tak pergi ke pusat hiburan apa semua. Kan? But you have to decide. You nak jadikan negara ni negara Taliban. Kan? Ataupun negara yang diperintah oleh mullah. So you decide. Betul tak? Supaya dia orang ni boleh buat keputusan. Berhenti daripada buat kerja pusat hiburan, mereka pergi cari kerja lain. Kan? Daripada turun menerus membayar sewa dah lebih setahun tapi tak boleh buka-buka. Okey. Okey, Tok, kita sentuh Ya. mengenai vaksin Vaksin lagi? Ni vaksin lah. Kenapa dengan vaksin? Ni mengenai kadar vaksin yang amat rendah. Kaedah drive thru antara cadangan wajib. Vaksin ni yang volunteer nak ambil vaksin pun lebih kurang 3 juta je. Ini laporan terkini yang kita Sebab dapat. target sehari 150K tapi yang dapat 16K. Yalah. Nak buat macam mana? Makin lama orang makin tahu berapa banyak saman yang dihadapi oleh syarikat Pfizer. Makin lama makin orang tahu berapa banyak saman yang dihadapi oleh syarikat Johnson & Johnson. Pembuat kondom ni dia suruh buat Buat vaksin tak tahu. dia buat vaksin kan. So biarlah kan. KJ pandai dia tunggu Sinovac kan. Dari segi vaksin ni antara vaksin yang kurang dia punya kadar kemalangan kesan sampingan antaranya Sinovac. Mahal sikit lah. Apa pun kena tahu keputusan UNESCO, kita tak boleh paksa orang untuk mengambil vaksin. Bila kita memaksa orang untuk mengambil vaksin, ianya pelanggaran hak asasi manusia. Okey? Kalau ada sesiapa yang dipaksa untuk mengambil vaksin, tolong hubungi saya di talian 011-6221-5253. Kita akan perjuangkan nasib dia orang ni. Okey? Ada apa soalan lain? Datuk, ini netizen ni ada komplain pasal tampal sesuatu dekat cermin ni Datuk. Kena saman daripada ni. So dia minta ulas lah Datuk. Ni saman dia semua ada. Sampai RM300 saman dia. Tampal sesuatu dekat skrin ni. Ni ada netizen bising pasal Stiker. pasang stiker ni kena saman RM300. Ini sebenarnya berbalik kepada budi bicara. Saya menyeru kepada semua penguatkuasa undang-undang, tak kira lah polis ke, tentera ke, JPJ ke, apa saja yang berkuatkuasa ketika musim darurat ni, apa juga arahan daripada Perdana Menteri yang tak cerdik tu, tolonglah tapis sikit. Kalau ada benda-benda yang kita rasa dari segi pelaksanaan dia tak munasabah untuk kita laksanakan, kan? Tak payahlah ambil tindakan sampai orang pasang stiker kat depan tu. Kena ingat, kadang-kadang dia orang ni cek makan dengan stiker ni. Ada orang advertise, kan? Ada yang wrap satu kereta, satu kereta di wrap. Dia orang ni bukan wrap buta-buta, Kalau dia wrap, dia pamerkan gambar lucah ke apa, yang tu munasabah lah ambil tindakan. Itu sebab segala tindakan pihak berkuasa ni biarlah menggunakan budi bicara. Saya yakin pihak berkuasa kita, mereka boleh menilai sama ada apa yang dilekatkan di stiker kereta tu mengganggu penglihatan ke tidak. Kalau dekat bawah sana tu nampak sangat lah, tak mengganggu, maka tak perlulah ambil tindakan. Tengok betul-betul. Jangan semua orang dikala orang tengah perit ni. Orang tengah perit. Kalau korang ikut arahan-arahan daripada Perdana Menteri yang bodoh ni untuk meningkatkan pendapatan negara, dia tahu caranya ialah dengan denda saja. Kan? Itu sebabnya kita perlu cepat tukar untuk cari Perdana Menteri yang bijak sikit. Kalau kita masih kekalkan Perdana Menteri yang bodoh ni, dia tidak tahu macam mana nak mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Maka akhirnya
cara nak mendapat pendapatan yang terlintas di otak mereka hanya dengan mengenakan denda kepada rakyat. Rakyat dah sengsara. Rakyat dah susah cek makan semenjak dia jadi Perdana Menteri. Kan? Tak pernah dalam sejarah Perdana Menteri, berapa orang kita Perdana Menteri? 8 orang. Betul kan? Tak pernah ada Perdana Menteri yang rakyat susah nak cek makan zaman dia. Hanya inilah sekali. Kan? Itu sebab kan, kita mintalah kawan-kawan yang penguatkuasa ni, gunakanlah budi bicara, kan? Cubalah memahami nasib kita. Mungkin penjawat awam ni nasib dia baik sikit. Sebab apa? Sebab apa? Kena ingat ni. Sebab mereka tiap-tiap bulan insya-Allah gaji akan masuk. Kan? Jadi kalau kena mereka ni kena denda, mereka pun rasa perit, tuan-tuan. Perit. Sebab kaki tangan awam pun dulu claim TNT boleh claim sesuka. Betul tak? Bila mereka bergerak, mereka boleh claim. Lepas tu bila ekonomi tak bagus, bercatu. Zaman BN pun kita sempat juga, tuan-tuan, bila harga minyak dunia jatuh 2014, saya tahu kaki tangan awam pun terpaksa kita catu perjalanan dia. Kan? Tetapi taklah separah masa zaman Pakatan Harapan. Tak separah zaman PN. Kan? Jadi kita berterima rasa lah juga. Kalau orang tu merayu, kan? Yang dekat stiker tu pula jangan korang ajar dengan pihak berkuasa kita. Kan? Merayulah baik-baik. Orang Melayu, orang India, orang Cina ni, bila kita rayu ni, tuan-tuan, mereka akan bersipati. Mereka akan bersipati, insya-Allah. Okey. Saya nak muncul boleh? Boleh, Tok. Baby. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Saya ada 2-3 perkara nak tanya. Dekat sikit. Pertama berkaitan dengan politik parti UMNO dan Okey. PRU. Saya nak tanya Datuk, Ya. UMNO ni ada cawangan. Okey. Datuk bagi contoh mana satu cawangan yang terbubar? Ada. Tak banyak lah. Setahu saya sebelum Sabah dulu, kan, ada satu cawangan. Orang ni orang kuat Isyamuddin, Kamsatun Sulaiman di Pontian sana. Terbubar Dia ataupun tidak bubarkan. boleh, Dia bubarkan dan dia dibubarkan. masuk bersatu. Sebab Isyam masa tu dah ready nak masuk bersatu. So orang dia mula-mula dia hantar Kamsatun Sulaiman masuk. Lepas tu Zulkifli Alwi masuk, kan. Orang dia tu sikit-sikit. Automatik cawangan terbubar. Automatik tu saya tak pasti. Tak Tetapi ada pengumuman lah. Terbubar ataupun tak dapat mesyuarat. Bukan tak dapat mesyuarat. Dia orang ni dia hantar oleh Hisham untuk pergi seberang dulu sebelum dia seberang. Tapi bila kita dah menang Cameron Highland, dia tak jadi seberang. Persoalan saya nak tanya, kita ni kuat. Kuat. Bermakna kita di peringkat Akaumbi, Tak ada masalah. kita masih lagi kukuh. Masih intact. Jadi saya di peringkat Akaumbi, saya melihat terutama di cawangan ataupun ahli-ahli UMNO di cawangan masih lagi menunggu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemimpin UMNO hari ini. Kita tengok kesian mereka. Ya. Datuk. Kesian mereka. Sepatutnya dalam tempoh 2 tahun ni kita bukan nak memikir lagi untuk kita bergabung. Sama ada bergabung dengan parti mana, parti PAS ke mana. Pergabungan ni sepatutnya berlaku selepas PRU. Ya. Pasal nak bentuk kerajaan. Ya. Tapi lebih kurang lah. Dalam tempoh 2 tahun lagi. Sepatutnya ni suara daripada Akaumbi. Sepatutnya kita kena kembali bekerja seperti asal, iaitu kepada parti kita, Ya. UMNO. Setuju. Pasal tempoh ni lah, dalam tempoh tak Ya. tak kira lah. Sama ada sebulan lagi ke ataupun setahun lagi ke. Dia macam gini, baby. Masalah dia sekarang ni yang dihadapi oleh UMNO ni, grassroots tu tahu hala tuju ni. Ya, ya.
Grassroots ni dia orang duduk kat bawah kedai kopi apa semua sekali, majlis rewang, kan? Main bola futsal bersama apa semua. Dia tahu sentimen dekat bawah. Yang tak faham sentimen kat bawah ni, orang yang diikat, yang ada jawatan, yang masih mengharapkan Tan Sri Muhyiddin masih lagi bagi menteri, timbalan menteri, pengurusi GLC. Yang ini yang tak faham. Ya, ya. Itu yang menyebabkan kita nampak seolah-olah kenapa kapal besar yang syarat dengan jentera dia masih lagi nak duduk di bawah Muhyiddin. Yang ni yang ramai orang tak faham. Sebenarnya hakikat dan realiti dia, kalau kita tengok, kalau kita masih lagi bertanding di 122 kursi, okey, busuk-busuk pun 80-90 kursi dalam tangan kita boleh menang. Betul. Betul. Lepas tu kita bolehlah panggil kawan kita GPS, katalah dia ada 20, kan? Kita tinggal cari lagi sikit, mungkin daripada PAS, ataupun mungkin dengan bantuan beberapa individu-individu lain. Contohnya daripada MCA, daripada MIC. Saya yakin MCA dan MIC akan menang lebih banyak kursi berbanding dengan pilihan raya umum yang ke-14. Kita dah boleh bentuk kerajaan. So kalaulah kita nak kerjasama dengan orang lain pun, tunggulah lepas pilihan raya. Betul. Sekiranya prestasi kita tidak bagus, setidak-tidaknya kita masih lagi parti majoriti dalam kerajaan baru yang dibentuk. Tapi kalau kita ada mentaliti macam Anwar Musa yang mengatakan UMNO tak boleh memerintah kalau tanpa bersatu, UMNO tak boleh memerintah kalau tanpa PAS. Kalau kita ada mentaliti macam ni, mampus kita. Betul. Saya ambil contoh lah. Daripada 122 kursi yang dulu time kita paling teruk kena fitnah, dan mereka paling hebat janji mereka bagi pada rakyat, kita daripada 122 kursi, kita masih menang berapa kursi? Kita masih menang 48% lebih, iaitu 54 kursi. Ni paling teruk. Hampir separuh kita masih menang. Betul tak? Bersatu, bersatu, walaupun dia fitnah kita macam-macam, dia cakap kita macam-macam, dia hanya menang cuma 28% daripada jumlah kursi yang dia bertanding. Sebab dia tak bertanding banyak. Dia bertanding 55 kursi, hanya menang 28%. 28%, 13 menang, 13 kursi dia menang. 13 kursi tu hanya 9% daripada keseluruhan 222 kawasan parlimen. Maknanya parti Perdana Menteri kita ni menang, dia menang kursi tak sampai 10%. Yang ni ramai tak sedar ni. Yang dia kata dia menang bapak dia. Kan? Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita geram bila orang tak boleh faham angka ni. Realiti dia punya kedudukan tak sampai 10%. Yang lain hasil pencuri. Dia curi 16 daripada UMNO, dia curi 9, lepas tu curi lagi 2, dah ada 11. Ini cara dia membesarkan parti dia, bukan daripada dengan mendapat sokongan daripada rakyat. Itu sebab saya percaya, biarlah orang kata UMNO tak boleh menang bersendirian, tetapi saya berani jamin kalau UMNO bertanding bersendirian di bawah tiket Barisan Nasional bersama rakan-rakan Barisan Nasional, UMNO boleh menang lebih banyak daripada 54 kursi. Betul. Tapi kalau kita bekerjasama dengan PAS, kan? UMNO bertanding 96. Hari ni Datuk Tajuddin mengumumkan 96 kursi. Maknanya ber 122, 96 UMNO bertanding, maka PAS mungkin akan bertanding 26 kursi. Okey. Betul tak? PAS bertanding 26. Kalau bersatu bertanding, berapa kursi bersatu bertanding pilihan raya lepas? 55. Katalah kita gaduh macam mana pun, ketika dia jadi apik lempang di jalanan pun dia boleh bertanding 55 kursi. Sekarang dia Perdana Menteri. Kalau kita kerjasama dengan dia, kita agih kursi, ada 96 kursi lagi. Berapa kursi agak-agaknya yang mereka ambil?
busuk-busuk mereka akan ambil 46 ataupun 40. Kalau dia ambil 46, tinggal kat UMNO berapa? Tinggal 50. 50 ni belum bertanding pilihan raya pun prestasi UMNO lebih buruk daripada pilihan raya lepas. Sebab pilihan raya lepas dikala kita difitnah pun kita masih lagi memenangi 54 kursi. Lepas tu pilihan raya kecil di Tanjung Piai tambah lagi 1 kursi. Jadi 55 kursi. Kalau bertanding 50 kursi saja, berapa kursi UMNO boleh menang? Kalau menang semua pun tetap prestasi kita lebih teruk. Sedangkan rakyat dah mula sedar, dah boleh menilai bahawa BN jauh lebih baik berbanding dengan Pakatan Harapan dan PH 2.0 ataupun PN. Itu sebab walaupun orang kata kita kena kerjasama, Seko cakap kerjasama dengan PPBM, seorang lagi kata kita kena kerjasama dengan Pakatan Harapan, I say no. We got to go alone with BN. Pas nak join, tak nak, sudah. Tak payah pening kepala. Sekarang ni kita baru nikah dengan dia kat Thailand. Dia dah nikah dengan orang lain dekat Malaysia. Dah ada surat nikah. Kalau ikut dari segi hukum, dia isteri kita yang sah. Tapi kalau kena tangkap basah antara kita dengan dia selamat. Sebab dia ada surat nikah Malaysia. Ni beza dia. Kan? Kena faham tu. Itu sebab tak payah pening kepala. Kan? Macam Wabi cakap tadi betul. Kan? Hari ni kita patut kukuhkan parti kita. Kan? Yang mana nampak pengkhianat tu, kita kena pancung cepat-cepat. Kalau kita tak pancung, Datuk, saya tengok hari ni dok. Kalau dulu UMNO diharamkan. Dok, memang teruk. Tubuh Pak Benar. ya, Tetapi UMNO masih lagi berdiri tegak. UMNO masih lagi berdiri tegak sebab Perdana Menteri masih daripada UMNO. Tapi persoalan Bila buat UMNO baru pun, kan? Ha. Perdana Menteri masih lagi daripada UMNO baru. daripada UMNO. Itu sebab aset-aset UMNO tu boleh ditarik pergi ke UMNO baru. Kita tak tahulah betul ke tak betul. 70% keahlian UMNO lama tu masuk UMNO baru. Betul tak? Sebab ROS meletakkan syarat parti yang berjaya menarik 70% keahlian UMNO lama ke dalam parti dia, parti itulah yang akan menguasai aset, bangunan semua ni, termasuk wang tunai. Selepas ini, kalau UMNO diharamkan, kuasa bukan di tangan UMNO. UMNO betul duduk dalam kerajaan, tetapi UMNO hari ini hanya sekadar pak turut kepada Muhyiddin Yassin. Betul. Sebuah parti yang ditubuhkan untuk menggantikan UMNO dan menguburkan UMNO. Betul. Dia nak ganti peranan kita. So, apa jadi pada kita? Itu sebab kita kena bersedia. Kalau mereka merancang nak letak Isyamuddin, anak Musa, untuk ambil alih kerajaan ni, kan? Maka kita kena buat persiapan lebih rapi bagi mengelakkan daripada mereka mengambil alih. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni. Ada lagi? Banyak lagi? Ada lagi? Okey. Alright, thank you. Nanti call Alright. Ada soalan lain? Okey, silakan. Okey, Datuk. Okey, Assalamualaikum Datuk. Saya Raib daripada Sabah. Soalan saya mengenai kuasa ekonomi yang diberi UMNO Pusat kepada UMNO Sabah. Ya. Sekiranya UMNO Sabah tetap... Kita dah jawab ni. Jawab tadi kan? Kita dah jawab. Okey, soalan lain? Okey, soalan lain saya ada satu agak-agak panas jugalah. Panas. Ini panas lah. Ambil yang panas tu dulu. Yang panas tadi kan? Tak ada kita jiroi panas. Okey. Adakah BN sudah mempunyai jentera komunikasi yang mantap untuk menandatangani fitnah yang akan datang? Okay. UMNO hanya ada Papa Gomo yang hampir setiap hari buat live, tetapi dia nampak macam BBM pula yang betul-betul buat live tiap-tiap hari Dato' Roman, tetapi UMNO digugurkan keahlian dia. Apa peminat tu? Ni dah tiap-tiap hari kita ulang kan. Orang pun menyampah biar- dengar. Tak apalah. Tak, ini biar pencerahan Dia- orang luar kadang terpah pandang. Biarkan. Itulah hebatnya UMNO. Ha. Bukan ahli pun kempen untuk UMNO. Okey. Selamat Terima kasih. Thank
Lain kali pergi gym ajak kita. Kita pun nak badan sadar. Ha? Itu kelebihan UMNO. UMNO ni tak payah bayar orang untuk orang bekerja untuk dia. Ramai kat bawah ni jadi cyber troopers, ramai kat bawah ni jadi cyber warriors kan, secara sukarela. Sebab apa? Sebab mereka yakin dengan kemampuan UMNO untuk mentadbir negara. Sebab UMNO ada proven track record. Bukan 1-2 tahun, 61 tahun. Kan? Okey. Silakan. Ada lagi? Dah 1 jam dah ni? Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.